Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni, dia tidak menceritakan semua sekaligus. Mahathir akan keluarkan sikit demi sikit cerita tentang peristiwa yang berlaku atau tentang rahsia yang Mahathir pegang. Kita ambil contoh misalan, sebab apa Mahathir ni marah sangat dengan Najib? Kalau kita nak ambil kenyataan Mahathir, satu kenyataan tidak cukup. Kita kena ambil kenyataan Mahathir mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Iaitu selama 8 tahun yang Mahathir marah dengan Najib, dendam dengan Najib dan nak jatuhkan Najib. Sebab apa? Dan apa kaitannya dengan peristiwa sekarang? Iaitu Perikatan Nasional sudah menjadi kerajaan dan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri yang ke-8. Apa kaitan dengan peristiwa 2013? 8 years ago. You need to know Mahathir personally before you know what's in his mind. Dan Mahathir ni dia akan cerita sikit demi sedikit, tapi each one is a brick, a building brick. Bermaknanya kita kena kumpul semua yang Mahathir bercakap selama 8 tahun. Dan ini akan beri kita satu gambaran yang besar, the big picture. Dan the big picture ni tidak boleh kita dapat dalam satu kenyataan ataupun satu interview. Dia kena banyak. Apa yang Mahathir bercakap banyak kali selama 8 tahun, each statement, each interview, and kita ambil semua and kita connect the dots, then you will see what Mahathir is driving at. Okey, apa sebab Mahathir marah dengan Najib dan bila Mahathir mula-mula marah dengan Najib? Mahathir marah dengan Najib atau mula marah dengan Najib tahun 2013. Sebab apa? Mengikut Mahathir, dua sebab. Satu sebab ialah Mahathir berkata Rosmah Mansor yang kontrol Putrajaya, bukan Najib. Dan yang kedua ialah apabila Mahathir push untuk Najib ganti Pak Lah sebagai Perdana Menteri tahun 2009, harapan Mahathir ialah Najib akan bantu anak dia. Cadangan Mahathir ialah Mukhriz akan menjadi Perdana Menteri satu hari kelak dan Najib akan bantu Mukhriz untuk climb the ladder, untuk naik. Mula-mula sebagai ketua pemuda UMNO dan lepas tu sebagai naib presiden UMNO. Tapi dua kali Mukhriz kalah, mula-mula bertanding sebagai ketua pemuda, lepas tu sebagai naib presiden UMNO. Najib tak bantu. Dan oleh kerana dua sebab ni, kerana Mahathir marah dengan Rosmah dan Mahathir marah kerana Najib tak bantu Mukhriz, maka 2013 Mahathir sudah buat keputusan nak jatuhkan Najib. The first shot, tembakan yang pertama Mahathir telah lepaskan pada selepas pilihan raya umum yang ke-13. The 13th January election tahun 2013. Mahathir telah beri hint yang dia sudah murka dengan Najib dan tidak lagi sayang Najib dengan berkata Najib ni fokus banyak sangat kepada China dan tidak cukup fokus kepada Melayu. Padahal UMNO ni bergantung kepada sokongan Melayu, undi Melayu, dan China ni buat apa sekalipun mereka tidak akan sokong UMNO. Mereka benci UMNO. So that's the first shot. Tapi mungkin Najib tidak nampak.
Apabila Najib tidak respon dan Najib masih continue dan Mahathir duk sungut kata Rosmah ni banyak sangat kuasa, Rosmah ni kontrol kerajaan, dan Najib tidak ambil hint itu untuk mengubahkan keadaan, maka 2014 dan following year keputusan Mahathir, Najib kena digulingkan. Oleh kerana itu, apabila isu satu MDB timbul, Mahathir suruh Khairuddin Abu Hassan buat laporan polis supaya polis boleh siasat. Dan pada bulan Disember tahun 2014, Khairuddin Abu Hassan telah pun buat laporan polis. 2015, awal 2015, 2-3 bulan kemudian, Mahathir telah mula bertindak untuk jatuhkan Najib. Mahathir kata Najib has to go. Dan dalam masa 3-4 bulan, Mahathir implement dia punya strategi untuk jatuhkan Najib. Najib sepatutnya jatuh pada 29 Julai 2015. Dan pada 29 Julai 2015, Muhyiddin Yassin sepatutnya mengambil alih sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Tetapi dalam konspirasi untuk menjatuhkan Najib, yang melibatkan Bank Negara, MACC, Bukit Aman, Attorney General Chambers, AGC, maknanya Peguam Negara, Governor Bank Negara, Ketua Polis Negara, Commissioner SPRM atau MACC, semua terlibat. Agensi-agensi kerajaan yang boleh menentukan yang Najib boleh ditangkap pada 29 Julai, dan disumbat masuk jail, di charge untuk jenayah melibatkan 1MDB. Dan Najib akan diberi option di dalam mesyuarat kabinet pada 29 Julai 2015. Najib akan diberitahu either resign or go to jail. Maknanya Najib letak jawatan, bagi Muhyiddin ambil alih sebagai Perdana Menteri, dan Najib tidak akan ditangkap. Tindakan tidak akan diambil terhadap Najib. Najib will be spared. Najib will not be arrested and charged. Tapi Najib kena letak jawatan. 29 Julai 2015. Tapi dalam beberapa orang yang terlibat, Governor Bank Negara, Peguam Negara, Pesuruhjaya atau Komisioner SPRM, dan Ketua Polis Negara, Khalid Abu Bakar, Khalid telah bocorkan rahsia ini. Khalid telah pergi berjumpa dengan Najib, dan Khalid telah beritahu Najib satu konspirasi telah cetus melibatkan Mahathir, Tengku Razali, dia sendiri, Ketua Polis Negara, Pesuruhjaya SPRM, Governor Bank Negara, Peguam Negara, dan 6 orang ni yang kita panggil dulu 6 Tan Sri ni, mereka akan menentukan yang pada 29 Julai 2015 di mesyuarat kabinet meeting, Najib akan dipaksa letak jawatan ataupun akan ditangkap serta-merta. Sebelum perkara itu boleh berlaku, 1 hari sebelum itu, Najib telah memecat beberapa orang, termasuk Ketua Special Branch, Timbalan Pengarah Hamid Bado, Special Branch juga, dan Muhyiddin sendiri. Jadi Muhyiddin dipecat dengan beberapa orang lagi sehari sebelum tu, 28 Julai.
Dan Najib mengganti Muhyiddin dengan Ahmad Zahid Hamidi. Jadi selamatlah Najib. That is yang sebenar berlaku 2013, 2014, 2015. Dan dari 2015 hingga ke 2018, pilihan raya umum yang ke-14, GE14, kita semua tahu cerita. Sebab cerita ni memang is an open story lah. Everybody knows the story. Tapi ringkas cerita, selepas itu Najib telah bertindak terhadap Mukhriz, terhadap Mahathir, terhadap ramai orang, dan melibatkan Muhyiddin membuka parti baru, Parti Bersatu. Muhyiddin Mahathir juga menyertai parti tersebut, dan PBBM atau Bersatu menyertai Pakatan Harapan, dan UMNO Barisan kalah pilihan raya bulan Mei 2018. Tapi matlamat asal Mahathir ialah Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri. And that was supposed to happen 6 years ago. 29 Julai tahun 2015. Dan Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-7, bukan Muhyiddin. Kerana UMNO Barisan kalah pilihan raya dan Pakatan Harapan yang gabungan yang disertai oleh PBBM menang pilihan raya. Itu peluang Mahathir ambil alih. Tapi Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri sepatutnya sementara sahaja. 2 tahun. Selepas 2 tahun, Mahathir sepatutnya mengikut perjanjian serah kuasa kepada Anwar Ibrahim. But that has never been Mahathir's intention. Mahathir setuju. Mahathir berjanji dia akan pegang kuasa hanya 2 tahun, dan selepas 2 tahun dia akan letak jawatan dan serah kepada Anwar. Tetapi dari dulu lagi, dah 20 tahun, 30 tahun in fact, Mahathir tidak ada niat untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Even masa tahun 90-an apabila Anwar naik jadi timbalan Perdana Menteri di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional, Mahathir had no intention. Maknanya Anwar ni akan jadi macam Tun Ghaffar dan Tun Musa Hitam lah. Habis setakat timbalan Perdana Menteri saja. Musa Hitam pun stop at timbalan, Ghaffar pun stop at timbalan, Anwar juga akan stop at timbalan. He's not going to become the Prime Minister. Tak ada dalam rancangan Mahathir. So, untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-7 selepas pilihan raya bulan Mei tahun 2018, Mahathir terpaksa setuju, terpaksa janji. But dalam 2 tahun itu, Mahathir akan buat sesuatu untuk menentukan Anwar will never become the Prime Minister. Tidak akan jadi Perdana Menteri. And the rest we know lah. Maknanya apabila Anwar bulan Februari tahun lepas, apabila Anwar tekan Mahathir suruh letak jawatan dan serah kuasa, maka Mahathir letak jawatan tapi tak serah kuasa. Mahathir letak jawatan dan collapse the government. He make sure that Pakatan Harapan ni hilang kuasa, sebab kalau Pakatan Harapan hilang kuasa, maka Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Itulah peluang untuk Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Ini bukan isu Muhyiddin rampas kuasa, backdoor lah, pintu belakang lah, illegal Prime Minister. No. It's all part of Mahathir's plan dari dulu lagi to make sure that Anwar will never become Prime Minister. Dan Pakatan Harapan, DAP, PKR dan Anwar sendiri mungkin bodoh, sebab mereka sangka yang tak apa. Mereka tahu yang sebenarnya Mahathir ni bahaya. Mahathir ni macam kita bela hantu raya. Kalau bela hantu raya, kalau kita tak tahu nak jaga hantu raya tu makan kita. Tapi mereka ingat mereka ni handal, mereka ni bijak, mereka ni pandai.
we put Mahathir as Prime Minister, but no problem, we can control him. Tapi hantu raya ni tak boleh dikontrol. Dan apabila hantu raya ni dah tak puas hati, hantu raya tu makan tuan. So that is the problem sekarang ni. They thought they can use Mahathir. Dia orang ingat dia boleh guna Mahathir. Dia boleh guna Mahathir untuk jatuhkan UMNO, jatuhkan barisan. Dan apabila mereka ambil alih, apabila mereka berkuasa, kita deal dengan Mahathir kemudian. We can take care of Mahathir, we can control Mahathir. Tapi yang sebenarnya, nobody can control Mahathir. No one can handle Mahathir. Apabila kita tekan Mahathir, Mahathir will turn back, akan gigit kita. So, they are a victim of their own stupidity. They are arrogant. This Anwar, PKR, DAP, Pakatan, they are arrogant. They thought they can control Mahathir, but they could not control Mahathir. And at the end, Pakatan jatuh, Perikatan naik, semata-mata kerana they all underestimated Mahathir and they overestimated their own strength. Padahal they did not have a strength oleh kerana mereka menang pilihan raya atas sokongan Mahathir, but Mahathir never intended for them to have power. And when they tried to take power, Mahathir kicked them out and let Perikatan Nasional take over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.